طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما موعى القرآن علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik daripada Allah kita dapat menyambung lagi pada pagi ini pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa bagi Qadhi Iyad Al-Maliki. Perbincangan ataupun sebelum ini kita sampai pada membincangkan tajuk Isra' Mi'raj, yang mana kita telah sampai pada muka surah yang ke-229 cetakan Dubai ini, pada membincangkan tentang sampainya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Thumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Tuan Syekh kita meriwayatkan daripada hadis yang tak silapnya daripada hadis Sahih Muslim. Thumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian Jibril datang bawa aku kepada sampai ke Sidratil Muntaha. Fa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Maka daun pokok Sidratul Muntaha ini ialah pokok bidara yang menjadi penghujung kepada makhluk yang Allah Ta'ala cipta ini. Satu pokok bidara yang besar, yang mana daunnya itu ka'adhani fiyalah. Seumpama besarnya daun tu seumpama telinga gajah. Besarnya saiz daun saja. Maka bayangkan pokok tu. Wa idza thamaruha kalqilal. Dan buahnya itu besarnya umpama qilal, qalah. Qalah ni macam terpayang Qilal jamak bagi qullah. Qala fama ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiya taghayyarat. Apabila diselubungi daripada arahan ataupun wahyu Allah Subhanahu taala, maka berubah dia. Fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha. Tidak ada seorang pun daripada makhluk Allah yang mampu untuk menyifatkannya kerana sebab cantiknya. Fa'akhallahu ilayya ma auha. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Fafarada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Dan Allah Ta'ala fardukan ke atasku 50 sembahyang pada setiap hari dan setiap malam. Fanazaltu ila Musa. Lalu aku turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Maka Nabi Musa bertanya, apakah yang Tuhan kamu fardukan ke atas umat kamu? Qultu 50 salatan. Aku menjawab 50 sembahyang, 50 kali sembahyang. 50 rakaat, 50 kali sembahyang, 50 kali sembahyang. Qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfifa. Lalu Nabi Musa menjawab, mengatakan kepadaku, kembali kepada Tuhan kamu dan mintalah supaya diberikan keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Kerana umat kamu tidak mampu untuk sembahyang sebanyak 50 waktu tu. Fa inni qad balautu bani Israila wa khabartuhum. Kerana aku telah mencuba, aku telah ada pengalaman. Wa khabartuhum, dan aku telah ada pengalaman dengan Bani Israel. Bani Israel, Nabi Musa ini, kenapa bertemu dengan Nabi Musa? Kerana syariat Taurat ini antara kitab yang banyak dalamnya menyentuh tentang persyariatan hukum hakam. Dan kerana Nabi Musa ni antara Nabi yang
kita katakan maklum dan juga cubaan beliau dengan kaum Bani Israel. Apabila Allah Ta'ala mensyariatkan syariat, maka Nabi Musa yang bertemu ataupun yang memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah balau tu Bani Israel. Aku telah mencuba Bani Israel dan aku telah biasa dengan mereka dan aku dapati mereka pun tak dapat, maka umat kamu apatah lagi. Kan itu Nabi Musa meminta Rasulullah supaya Rasulullah meminta Allah Ta'ala memberi keringanan kepada umat ini. Qala faraja'tu rabbi, maka kata Rasulullah, aku pun kembali kepada Tuhanku. Fakultu ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, khaffif an ummati, ringankan daripada umatku sembahyang ini. Fahatta anni khamsan, lalu Allah Ta'ala kurangkan 5 lagi. Faraja'tu ila Musa, lalu aku kembali kepada Nabi Musa. Fakultu hatta anni khamsan, dan aku memberitahu bahawa Allah Ta'ala telah kurangkan 5. Qala inna ummataka la yutiquna dhalik, lalu Nabi Musa bercakap lagi bahawa umat kamu tak mampu tu. Farji' ila rabbika fas'alhu takhfifa, kembalilah kepada Tuhan kamu dan mohonkan keringanan. Qala falam azal arji'u baina rabbi ta'ala wa baina Musa, sentiasalah aku berulang-alik daripada bermunajat dan memohon kepada Allah Ta'ala dan berjumpa dengan Nabi Musa. Hatta qala, sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa laylah, sesungguhnya sembahyang itu 5 kali setiap hari setiap malam. Likulli salatin ashrun, setiap satu sembahyang itu umpama 10 kali. Fatilka khamsuna salatan, maka 5 itu sebenarnya pada seumpama 50. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang ada perasaan, ada keinginan melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak buat lagi, kutibat lahu hasanah, ditulis kepadanya satu kebajikan. Fa in amilaha, kalau dia melakukan apa yang dia inginkan, buat kebajikan itu, kutibat lahu asyra, maka akan ditulis satu amalan itu digandakan 10. Wa man hamma bisayyi'atin, dan siapa yang ada terlintas teringin buat kejahatan, falam ya'malha, tapi dia tidak buat, lam tuktab syai'an, tak dapat dosa pun. Fa in amilaha, tapi kalau dia buat dosa atau dosa yang dia inginkan tadi, kutibat sayyi'atan wahidah, maka ditulis satu dosa sahaja. Ini rahmatnya Allah Ta'ala kepada umat kita ni, umat Nabi Muhammad SAW ni, bahawa kebajikan itu diganda 10. Bahkan niat untuk buat kebajikan itu, buat kebaikan itu dapat pahala dah. Adapun keburukan, orang yang niat buat keburukan ataupun dia ingin ada ham untuk melakukan keburukan tetapi dia tak buat lagi, itu tak tulis apa-apa, sehinggalah dia buat, barulah tulis satu sahaja. Qala fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa, lalu aku berturun sehingga aku sampai pada Nabi Musa. Fa akhbartuhu, lalu aku beritahu kepada Nabi Musa. Fa qala irji' ila rabbika fas'alhu takhfif, kembali kepada Tuhan kamu dan mintalah ke pengurangan. Qala Rasulullah SAW, faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu, aku telah kembali pada Tuhanku sehingga aku malu daripada Allah Ta'ala nak kembali lagi. Kurang 5 dah ni, nak minta kurang lagi, malu aku. Qala al-mu'allifu, kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, jawada Thabitun rahimahullah, Thabit al-Bunani ini jawada, dia membaca secara tajwid, secara berhalus dan secara tajwid. Mujawwad ni makna baca dengan cantik, dengan berlagunya, baca dengan indahnya hadis ni. Bukan baca dengan teratur lah, makna bukan baca macam biasa. Jawada, Sabit rawi bagi hadis ni, membaca hadis ini, membacakan hadis ini secara bertajwid. Bahasa kita bertajwid lah, dengan secara elok. Hadzal hadis an Anasin ma sya'ah,
apa yang dikehendaki. Walam ya'ti ahadun anhu bi aswab min hadha, dan tidak ada orang rawi yang bawa datang lebih baik riwayatnya daripada hadis ini. Wa qad khallata fihi ghairuhu, dan telah berlaku takhlid, bercampur pada masalah hadis Isra ni. Ada berlaku pencampuran selain daripada Thabit Al-Bunani tadi, an Anasin takhlitan kathira, percampuran yang banyak. La siyama min riwayat Syarik ibni Abi Namir, lebih-lebih lagi daripada riwayat Syarik ibni Abi Namir. Jadi sekarang ni dia bawa masalah daripada masalah riwayat-riwayat hadis yang berkaitan kisah Isra Mi'raj. Jadi ada hadis lain lagi, tapi tidak secantik dan sahih apa yang dibawa datang sebelum tadi. Faqad dzakara fi awwalihi maji' al-malak. Dalam hadis Syarik bin Abi Namir itu disebut tentang datangnya malaikat. Lahu wa syaqqa batnihi. Wa syaqqa batnihi, dan disebut tentang dibelah perut tu. Wa ghaslahu, disebut tentang basuhannya bima'i zamzam, dengan air zamzam. Wa hadha inma kana huwa sabi. Yang mana ini sebenarnya berlaku ketika Nabi masih kecil. Wa qabla al-wahyi, dan sebelum Nabi terima wahyu. Masa Nabi duduk bersama dengan Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi macam mana berlaku tu hadis Isra itu berlaku, ada kisah masa Nabi kecil. Jadi itu yang dikata berlaku percampuran tu. Wa qala Syarik fi hadithihi, dan Syarik berkata dalam hadisnya, wa dzalika qabla an yuha ilai, dia kata sendiri itu berlaku sebelum diwahyukan. Wa dzakara qissatal Isra, kemudian disebut kisah Isra pula. Wala khilafa annaha kanat ba'da al-wahyi, dan tidak ada khilaf bahawa Isra ini berlaku selepas Rasulullah mendapat wahyu, setelah Rasulullah dilantik menjadi Nabi. Wa qala ghairu wahidin, telah berkata tidak seorang saja, ramailah, telah berkata ramai, innaha kanat qabla al-hijrah bisanah, bahawa peristiwa Isra ini berlaku sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Wa qila qabla dhalik, ada satu pandangan mengatakan sebelum daripada itu lagi. Wa qad rawa Thabitun an Anasin, dan Sabit meriwayatkan daripada Anas min riwayat Hammad bin Salamah, daripada riwayat Hammad bin Salamah aidan, juga maji Jibril ila Nabi, datangnya Jibril kepada Nabi SAW, wa huwa yal'abu ma'a ghilman, ketika itu Nabi sedang bermain bersama budak-budak. Inda dhi'rihi, masa itu Nabi bersama dhi'rihi itu ibu susu dia lah, bersama perkampungan Halimatus Sa'diyah. Wa syaqqahu qalbahu, dan diceritakan tentang bagaimana malaikat membelah dada Nabi. Tilkal kisah itu mufradatan min hadits Isra, secara berasingan daripada hadis Isra ini, kama rawahu an-nasu, sebagaimana diriwayatkan oleh muhaddis lain, rawi-rawi lain. Fajawada fil qissatain, dan Sabit ini meriwayatkan dengan begitu indah, begitu elok, baca dengan elok. Wa fi anna al-Isra'a ila al-Baitul Maqdis wa ila Sidratil Muntaha kana qissatan wahidah, dan peristiwa Nabi Isra' ke Baitul Maqdis dan kemudiannya Mi'raj ke Sidratil Muntaha itu satu kisah yang satu. Wa annahu wasala ila Baitul Maqdis, bahawa Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Thumma urija bihi min hunaka, kemudian Nabi diangkat daripada Baitul Maqdis. Fa azaha kulla ishkalin aw hamahu ghairu, maka Sabit Abu Nani ni, riwayat Sabit ini menghilangkan daripada iskal, kekeliruan yang dibawa datang oleh orang lain, oleh rawi lain. Sebab itu dibawa datang hadis Sabit tadi. Wa qad rawa Yunus an Ibn Shihab an Anas qala kana Abu Dharr yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala furija saqfu baiti, telah dibuka atap rumahku. Wa ana bi Makkah, ketika itu aku di Mekah. Fa nazala Jibril, lalu Jibril turun. Fa faraja sadri, lalu dibelahkan dadaku. Thumma ghasalahu bima'i zamzam, kemudian dibasuh dengan air zamzam. Thumma ja'a bi tistin min dhahabin mumtali hikmatan wa imana, kemudian dibuat datang satu bekas daripada emas yang dipenuhi dengan hikmat dan keimanan. Fa afraghaha fi sadri, lalu dituangkan hikmah dah keimanan tu dalam dadaku. Thumma atbaqahu, kemudian ditutup dadaku. Thumma akhadha biyadi, kemudian Jibril mengambil tanganku, memimpinku. Fa'araja bina ila sama, lalu dibawa aku naik ke langit. Fa dzakara qissata, dan disebutkan kisah Mi'raj.
Warawa Qatadatul hadithah, dan Qatadah meriwayatkan hadis bimislihi, seumpama itu, an Anasin. Ini riwayat-riwayat lain yang dibawa datang oleh Qadhi Iyad setelah dibawa datang riwayat Sabit yang dikatakan riwayat yang paling asah dan paling menghimpunkan bagi kisah itu secara yang sanad yang baik, dan ceritaan yang baik yang tidak bercampur. An Anasin an Malik bin Sa'sa'ah wa fiha, dan pada riwayat itu taqdimun wa ta'khir, berlaku dahulu kediang. Ada cerita yang dahulu dikediangkan, ada kediang didahulukan. Wa ziyadatu wa naqsun, ada penambahan, ada pengurangan. Wa khilafun fi tartibil anbiya fi samawat, dan berlaku khilaf pada susunan Nabi di langit. Wa hadithu sabitin an Anasin atqanu wa ajwad, dan hadis sabit daripada Anas ini ialah yang paling teliti, paling indah, paling elok, dan juga paling cantik katanya. Paling atqan, paling kita kata paling tepat. Wa qad waqa'at fi haditsil Isra ziyadatun, dan berlaku pada hadis Isra ini penambahan. Nazkuru minha, yang kita akan sebut nukatan mufidatan fi gharadina, beberapa hikmah-hikmah, faedah-faedah pada fi gharadina, pada tujuan kami. Apa dia? Minha, ini didatangkan, dia kata dia buat datangkan penambahan lain yang adalah berkaitan hadis ini. Minha fi hadis Ibn Shihab wa fihi qawlu kulli nabiyyin. Pada itu perkataan setiap nabi, kata marhaban bin nabiyyis salih, selamat datang kepada nabi yang baik, wal akhis salih, dan saudara yang baik, illa Adama wa Ibrahimah, kecuali Adam dan Nabi Ibrahim. Fa innahuma qala lahu wal ibni salih. Adam dan Ibrahim mengatakan kepada Nabi ibni salih, anak yang baik. Sebab ialah sebab moyang dia itu, Nabi Ibrahim moyang keturunan dia, atas lagi Nabi Adam. Wa fihi, dan padanya riwayat itu juga min tariq Ibn Abbas, summa araja bi hatta zahartu, kemudian Jibril naik dengan aku, bawa aku sehingga zahirlah limustawan, sampai aku pada tempat mustawa, sampai kepada mustawa. Asma'u fihi sarifal aqlam, yang aku dapat dengar coretan pena, kolam yang ditulis pada Lauh Mahfuz tu, aku dapat dengar geseran dia tu. Makna kolam menulislah apa yang Allah Ta'ala tentukan. Wa an Anasin thumma intalaqa bi hatta ataitu sidratal muntaha, kemudian bertolaklah Jibril denganku sehingga aku sampai ke sidratil muntaha. Fa ghasyiha alwan la adri ma hiya, lalu menyelubunginya oleh warna-warna yang aku tidak tahu warna tu apa tu, begitu indah. Thumma udkhiltul jannata, kemudian aku dimasukkan dalam syurga, aku masuk syurga, Allah Ta'ala nampakkan kepada aku syurga. Wa fi hadis Malik bin Sa'sa'ah, dalam hadis Malik bin Sa'sa'ah, falamma jawaztuhu, apabila aku melampauinya, yakni Musa, aku melampaui Nabi Musa, baka, aku sampai naik langit, bertemu dengan Nabi Musa, lalu menangis dia. Fanu dia mayubkika, lalu diseru, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Musa? Qala rabbi, wahai Tuhanku, hadza gulamun ba'athtahu ba'di, ya Allah, ini pemuda ini, Nabi Muhammad lah, engkau bangkitkannya selepas daripada aku. Yadkhulu min ummatihil jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati, umat dia masuk syurga lebih ramai daripada umatku. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya, aku nampak diri aku tu bersama satu jemaah para nabi, kumpulan para nabi. Fahanatis salah, lalu masuk waktu sembahyang. Fa amamtuhum, lalu aku mengimamkan mereka. Faqala qailun, berkata seorang, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza malikun khazinun nar, ini Malik, penjaga neraka ni. Wasallim alaihi, ni Malik ni penjaga neraka, beri salam kepadanya. Faltafattu, lalu pun aku berpaling, nak berpaling ke arahnya. Fabada'ani bisalam, tapi Malik dulu, malaikat Malik, Malik ini beri salam dulu kepada aku. Wa fi hadis Abi Hurairah thumma sara hatta ata ila Baitul Maqdis,
Kemudian berjalanlah kami sehingga sampai kepada Baitul Maqdis. Fanazala, lalu Rasulullah pun turun, farabata farasahu, lalu dia ikat kudanya. Kuda ni makna buruk lah ditulis sini kuda sebab tu riwayat yang lafaz yang datang berbeza. Jadi kita ulama-ulama yang melihat ikhtilaf ni, mereka pilihlah mana sebenarnya ada yang rawi meriwayatkan hadis dengan bil makna. Jadi yang jelasnya kuda ni maksudnya buruk lalu diikat buruknya itu, kudanya itu di sakhrah, di batu yang ada di sana. Fasalla ma'al malaikah, lalu Nabi sembahyang bersama para malaikat. Falamma qudiyatis salatu, setelah selesai sembahyang, qalu, berkata, ya Jibrilu. Jadi malaikat lain berkata, ya Jibril, man hadha ma'ak, siapa orang bersama kamu ni? Qala hadha Muhammadur Rasulullah, ini Muhammad Rasulullah ni, khatamun nabiin, penghulu para nabi ni. Qalu wa qad ursila ilaihi, adakah telah diutuskan kepadanya? Qala na'am. Qalu hayyahullahu min akhin wa khalifah. Hayyahullah, hayya makna tahiyat. Allah, moga Allah Ta'ala muliakannya, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik pengganti. Wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik pengganti, sebaik-baik khalifah. Thumma laku arwahal anbiya, kemudian dipertemukan dengan ruh para nabi. Wa athnau ala rabbihim, dan mereka memuji di atas Allah Ta'ala. Fa dzakara kalama kulli wahidin minhum, lalu disebutkan cerita setiap daripada mereka. Apa dia? Wahum Ibrahim wa Musa wa Isa wa Daud wa Sulaiman. Jadi ini riwayat berbeza yang mana kita nampak ada berbeza, ada penambahan dan pengurangan. Thumma dzakara kalaman nabi, kemudian dia menyebut perkataan Nabi SAW. Faqala wa inna Muhammadan athna ala rabbih, dan sesungguhnya Muhammad itu memuji ke atas Tuhannya Azza wa Jalla. Faqala kullukum athna ala rabbih, dia kata setiap kamu ni puji di atas Tuhannya. Wa ana uthni ala rabbih, dan aku memuji ke atas Tuhanku. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengutuskanku sebagai rahmat kepada sekalian alam. Wa kafatan linnasi wa syiran wa nadhira, dan kepada seluruhan manusia sebagai pemberi khabar gembira dan juga memberi peringatan. Wa anzala alayyal furqan, dan Allah Ta'ala menurunkan ke atasku Quran. Fihi tibyanu kulli syai', padanya penerangan setiap sesuatu. Wa ja'ala ummati khaira ummah, dan dijadikan umatku sebaik-baik umat. Wa ja'ala ummati ummatan wasata, dan dijadikan umatku umat yang pertengahan, umat yang optimum. Wa ja'ala ummati hum awwalun wa humul akhirun, dan dijadikan umatku mereka lah yang pertama mendapat kemuliaan di syurga, mendapat kemuliaan di akhirat. Wa humul akhirun, padahal mereka yang terakhir datang. Wa syaraha li sadri, dan Allah Ta'ala melapangkan dadaku. Wa wada'a anni wizri, dan Allah Ta'ala menghilangkan daripada aku segala kesalahan dan juga dosa-dosa. Wa rafa'a li dhikri, dan mengangkat sebutanku. Wa ja'alani fatihan wa khatimah, dan Allah Ta'ala jadikan aku pembuka dan penutup, pembuka bagi pintu syurga, pembuka bagi hari akhirat nanti, pembuka orang yang pertama dikeluarkan daripada mahsyar, yang bangkit di mahsyar nanti. Wa khataman, dan akulah yang menutupnya, akulah yang datang akhir para nabi, yang menutup sekalian nabi. Faqala Ibrahim, maka berkata Ibrahim, hadza fadalakum Muhammad, inilah yang melebihkan atas kamu oleh Muhammad. Ini Muhammad jadi lebih ke atas nabi-nabi lain. Thumma dzakara annahu araja bihi ila sama'id dunya, kemudian menyebut bahawa Nabi Jibril Mi'raj dengan Nabi ni, angkat Nabi ke langit dunia. Wa min sama'in ila sama'in, daripada satu langit kepada satu langit. Nahwa ma taqaddama, seumpama apa yang telah terdahulu. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis Ibnu Mas'ud pula, wa antuhiya bi ila sidratil muntaha, dan sampailah Jibril bawa aku sampai ke sidratil muntaha. Wa hiya fis sama'is sadisah, itu ada pada sama langit ke-6. Nampak ada macam perbezaan tu kan. Jadi tak apalah, yang mula-mula itulah sebagaimana Qadhi Iyad sebut yang kita baca pada semalam itu, hadis riwayat sabit daripada Anas, itulah yang menjadi madarnya, yang menjadi asas pada cerita ini. Ini perbezaan-perbezaan yang sebagaimana Qadhi Iyad kata, aku akan bawa jugalah beza itu sebagai melihat akan perbezaan dan riwayat penambahan-penambahan yang ada. Wa ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard, kepadanya itulah, kepada Sidratul Muntaha sampainya apa yang diangkat daripada bumi.
wa yuqbadu minha, dan ditahan di situ. Amalan-amalan semua apa yang dibawa akan di situlah akhirnya sampai di situ. Wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqiha, dan kepadanya lah sampai apa yang turun daripada atasnya, fayuqbadu minha, dan ditahan di situ. Wa qala idh yaghsha sidrata ma yaghsha, apabila melingkungi meliputi oleh sidrah itu, sidratul muntaha itu ma yaghsha, apa yang diliputi. Qala firashun min dhahab, apa dia? Itu hamparan daripada emas. Wa fi riwayati Abi Hurairah min tariqi Rabi' bin Anas, daripada riwayat Abi Hurairah daripada tariq Rabi' bin Anas, faqila li hadhihi sidratul muntaha, ini sidratul muntaha, yantahi ilaiha kullu ahadin min ummatika khala ala sabilika, akan sampai kepadanya, penghujung padanya setiap seorang daripada umat kamu yang berjalan di atas jalan kamu. Wahia sidratul muntaha, dan itulah sidratul muntaha, pokok bidara yang duduk pada akhir alam ini. Yakhruju min asliha anharun, keluar daripada akarnya itu sungai-sungai. Mimma'in ghairi asinin, daripada air yang tidak berubah baunya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar, dan sungai daripada laban, susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai daripada khamar, daripada arak yang lazat bagi orang yang minum, tidak memabukkan. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai daripada madu yang bersih. Wa hiya syajaratun, yang mana sidratul muntaha ialah satu pokok. Yasirur rakibu fi dhilliha 70 ama, besarnya itu sehingga orang yang berkuda, yang menunggang pada bayang pokok itu 70 tahun tak habis lagi. Maksudnya besarnya bayang pokok itu, sehingga berjalan menunggang, orang yang berkuda menunggang 70 tahun tidak habis lagi besarnya pokok tersebut. Wa inna waraqatan minha mudhillatul khalq, satu daripada daunnya itu dapat melindung, dapat menjadi naungan kepada makhluk ini. Faghashiyaha anwa, lalu diliputinya oleh cahaya. Faghashiyat-hal malaikah, dan diliputinya oleh malaikat. Qala fahuwa qawluhu, ini merujuk pada firman Allah Ta'ala, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, apabila sidrah itu meliputi dan menaungi apa yang dinaungi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Ta'ala berkata kepada Nabi, sal, mintalah. Faqala innaka takhadta Ibrahim khalila, Rasulullah kata, sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasihmu. Wa ataitahu mulkan azima, dan engkau beri kepadanya kerajaan yang besar. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau engkau telah berbicara dengan Nabi Musa. Wa ataita Dawud mulkan azima, dan engkau beri kepada Nabi Daud itu kerajaan yang besar. Wa alanta lahul hadid, engkau lembutkan kepadanya itu besi, dia dapat mengubah dan juga menggunakan besi untuk dibuat alat-alat perang. Wa sakharta lahul jibal, engkau memudahkan kepadanya bukit-bukit. Wa a'taita Sulaimana mulkan azima, engkau beri kepada Sulaiman itu kerajaan yang besar. Wa sakharta lahul jinna wal insa wasyayatin wariyah, dan engkau memudahkan, menundukkan kepadanya jin, manusia, syaitan dan juga angin. Wa a'taitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan engkau beri kepadanya kerajaan yang tidak ada pun dapat diberi orang selepas daripada itu. Wa 'allamta Isa at-Taurat wal Injil, engkau mengajar kepada Nabi Isa itu Taurat dan Injil. Wa ja'altahu yubri'ul akmaha, dan engkau memberikan dia dapat menyembuhkan akmaha wal abras, orang yang sakit sopok dan juga orang yang bisu. Wa a'adtahu wa ummatahu minasyaitanir rajim, dan engkau lindunginya. Wa ummahu, bukan ummatahu, ummahu, engkau lindunginya dan emaknya daripada syaitan rajim, itu Siti Maryam. Inni u'idzuka wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Antara yang ada dalam diceritakan tentang kisah Nabi Isa, kan. Okay, falam yakun lahu alaihi masabil, maka tidak ada di atas mereka dua itu jalan bagi syaitan dapat menguasainya. Faqala lahu rabbuhu ta'ala, maka Allah Ta'ala balas balik kepada Nabi Muhammad tadi, wa qad ittakhadtu
wa qad ittakhadtuka khalila. Sesungguhnya aku menjadikan engkau ni sebagai khalil juga, habib, kekasihku. Fahuwa maktubun fit Taurati, dan ditulis dalam Taurat, Muhammadun Habibur Rahman, Muhammad ini kekasih Tuhan Ar-Rahman. Wa arsaltuka ilan nasi kafah, dan aku utuskan engkau kepada manusia keseluruhannya. Wa ja'altu ummataka humul awwalun, dan aku jadikan umat kamu ialah orang yang mula-mula. Wa humul akhirun, dan mereka lah orang yang terkemudian. Mula-mula masuk syurga, mula-mula dihisab, dan tapi mereka itu orang yang akhir, umat yang terakhir datang. Wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli, dan aku jadikan umat kamu tidak harus bagi mereka satu khutbah, satu percakapan, satu kalam khutbah, sehingga mereka menyaksikan bahawa engkau lah hamba-Ku dan rasul-Ku. Wa ja'altuka awwalan nabiyyina khalqa, dan aku jadikan engkau ini Nabi yang paling awal penciptaannya. Wa akhirahum ba'tha, dan yang terakhir dibangkitkan. Wa a'taituka sab'an minal mathani, aku beri kepada engkau 7 yang berulang-ulang, iaitu Al-Fatihah. Walam u'tiha nabiyyan qablak, dan aku tak pernah beri kemuliaan Al-Fatihah ni, 7 ayat yang diulang-ulang baca ni, kepada Nabi sebelum engkau. Wa a'taituka khawatima suratil Baqarah, aku beri pada engkau penutup surah Al-Baqarah, min kanzin tahta arshi, yang mana diletaknya di bawah khazanah yang duduk di bawah arashku. Lam u'tiha nabiyyan qablak, yang tidak pernah aku beri pada nabi sebelum engkau. Wa ja'altuka fatihan wa khatima, dan aku jadikan engkau sebagai pembuka dan juga penutup. Wa fi riwayatil ukhra, pada riwayat yang lain pula, qala u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha, diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3. U'tiyas salawatil khamsah, diberi sembahyang yang 5. Wa u'tiya khawatima suratil Baqarah, diberi penutup surah Al-Baqarah ni. Belakang tu lah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Amana rasul tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ghufira liman la yushriku billahi syai'a, dan diampunkan kepada orang yang tidak syirik dengan Allah sesuatu daripada umatnya. Al-muqhimatu, dosa-dosa orang yang mensyirikkan, orang yang tidak syirik pada Allah, yakni orang yang beriman tidak mensyirikkan Allah, dia akan Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kecil. Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at, hasanah itu, kebajikan itu, dia akan menghapuskan dosa, iaitu keimanan. Okey. Ada keimanan, itu syarat untuk mendapat syafaat dan penghapusan dosa. Okay. Kemudian katanya, waqala, dan kata lagi, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidak menipulah hati itu apa yang dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara, adakah kamu ragu-ragu apa yang dilihatnya? Ra'a Jibrilah fi suratihi lahu 600 janah. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupa dia yang sebenar. Bagi Jibril itu ada 600 sayap. Ada 600 sayap. Wa fi hadits syarik, dalam hadis syarik pula, in annahu ra'a Musa fis sabi'ah, bahawa dia melihat Nabi Musa pada langit ke-7. Padahal tengoknya Nabi, riwayat sebelum ni sabit, dia katakan bahawa langit ke-6 kan, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Qala bi tafdhili kalamillah. Qala bi tafdhili kalamillah, dengan dilebihkan kalamullah. Qala thumma ala bihi fawqa dhalika, kemudian diangkat lebih tinggi daripada itu, bima la ya'lamuhu illallah, kepada tempat yang keadaan yang tidak diketahuinya kecuali Allah. Faqala Musa, lam azunna an yurfa'a alayya ahad, aku tidak sangka bahawa diangkat di atasku seorang pun. Maksudnya tidak ada orang pun yang lebih tinggi daripada apa yang Allah Ta'ala buat, angkat kepadamu itu. Okay. Wa qad ruwiya an Anasin annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bil anbiya bi Baitul Maqdis. Riwayat daripada Anas pula bahawa Nabi SAW sembahyang dengan para nabi di Baitul Maqdis. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah SAW, baina ana qa'idun dhata yaumin, apabila aku satu hari duduk, idza khala Jibril alaihi salam, ketika itu datang Jibril, fa wakaza baina katifayya, lalu wakaza ni maknanya dicocok, dicocok ni ditunding dengan di antara dua belikat aku. Mari daripada Jibril
Jibril sentuh Nabi di antara dua berikat. Fakumtu, lalu aku bangun, ila syajaratin fiha mithlu wakral ta'ir. Aku bangun diambil aku kepada satu pokok yang umpama wakrai ta'ir. Pokok, dalam pokok tu ada lubang seumpama lubang bagi burung. Pokok lubang burung duduk dalam tu. Faqa'ada, lalu aku duduk fi wahidatin, pada satu lubang dalam pokok itu. Wa qa'adtu fil ukhra. Faqa'ada, Jibril duduk pada satu lubang dan aku duduk pada satu lubang yang lain. Fanamat, lalu jadi besar pokok tu, hatta sadat khafiqaini, sehingga menutup dua arah, timur dan barat. Sehingga menutup ufuk. Khafiqaini maknanya barat dan timur. Walau syi'tu, menjadi besar pokok tu, Nabi kata walau syi'tu lamasastu sama, hampirlah aku dapat menyentuh langit. Wa ana uqallibu tarafai, dan aku ketika itu memandang-mandangkan. Uqallibu tarafai, membolak-balikkan pandanganku, aku melihat sekitar. Wa nazartu Jibrila, dan ketika itu aku melihat Jibril. Ka'annahu hilsun lati, seumpamalah dia itu jauhnya jadilah ketika itu umpama kain yang halus, kain yang nipis. Fa'araftu fadla ilmihi billah. Kenapa ketika itu? Kerana arahan Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala turun, maka Jibril yang ketika itu besar menjadi umpama kain yang nipis. Maka aku tahulah kelebihan ilmu Jibril tentang Allah di atasku. Makna apa? Takutnya Jibril, kerana takutnya dia jadi umpama begitu. Umpama jadi macam kain nipis je. Jadi kain nipis. Kerana apa? Kerana takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merujuk kepada apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut pada Allah tu ialah orang yang alim, para ulama. Jadi Nabi kata ini Jibril ni lebih tahu dia tentang Allah Ta'ala daripada aku. Ini juga ayat ini pun tawaduk daripada Rasulullah SAW lah. Menunjukkan ketika makam tersebut, darjat tersebut, Jibril pun jadi begitu. Tapi Rasulullah dengan makam, dengan Allah Ta'ala beri kemampuan dia, kelebihan dia tidak jadi begitu. Wa futihali babus sama, dan dibuka kepadaku pintu langit. Wa ra'aitu nural a'zam, lalu aku melihat cahaya yang besar. Wa idza duni hijab, maka di depanku itu ada hijab. Furajuhu ad-durul yakut. Ada hijab yang mana furajuhu, lubang-lubangnya itu ialah duru wal yakut, ialah permata-permata dan juga mutiara-mutiara. Mutiara-mutiara dan permata-permata. Summa auhallahu ilayya ma syaa an yuha. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepadaku apa yang dihendak wahyukan. Wa dzakara al-Bazzar an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, lamma arada Allah Ta'ala an yu'allima rasulahu al-adhana, apabila Allah Ta'ala nak mengajar kepada rasulnya azan, ja'a Jibrilu bidabati, lalu Jibril, tengok ni lafaz yang berbeza, ni azan pula kan, maknanya sini merujuk pada semayang lah. Bila Allah Ta'ala nak memberikan kepada Rasulullah ni semayang, ja'a Jibrilu bidabatin, Jibril buat datang dengan satu tunggangan, yuqalu lahal buraq, yang dinamakan buraq. Fa dhahaba yarkabuha, maka pergilah Rasulullah menunggang buraq itu. Fastas'abat alaih, lalu buraq itu buat payah orang nak menyebabkan Nabi payah nak naik, dia buat liar lah. Faqala laha Jibril, maka Jibril berkata pada buraq, uskuni, kamu tetap diam kamu, hai buraq. Fa wallahi ma rakabaki abdun akramu ala Allahi amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak menunggang engkau hamba yang lebih mulia di atas Allah itu lebih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farakibaha, lalu Rasulullah pun nunggang dia, hatta ata biha ilal hijab, sehinggalah sampai kepada hijab alladhi yalir rahman, yang mengiringi ar-Rahman. Ini juga hadis-hadis ni semuanya riwayat-riwayat yang kadang-kadang berlaku tasaruh daripada rawi dan riwayat dengan makna beginilah. Jadi dia tidak menunjukkan bahawa di sana Allah Ta'ala tu ada tempat. Ini juga kena faham ni di sisi ahli sunnah wal jamaah.
ahli sunnah wal jamaah kita mengiktikad bahawa peristiwa Isra' Mi'raj itu yang bertempat, yang diangkat ke langit itu, yang ada dalam konteks atau ruangan tempat itu ialah Rasulullah SAW. Dan makhluk ini, Sidratul Muntaha ke Arash ke malaikat, semua itu dalam ruang ataupun dalam perbincangan mereka itu bertempat. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala itu luar daripada tempat. Dengan maksud kita tak boleh nak mengatakan Tuhan tu bertempat. Jangan faham luar pada tempat tu maknanya ada tempat, Tuhan tertempat, Tuhan luar tu. Bukan. Itu tempat juga tu. Bila kita menisbahkan Allah di luar alam dengan maksud atas pada alam tu dia. Kedudukan dia duduk atas, alam duduk bawah. Itu juga masih menisbahkan tempat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah sebegitu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah lah. Ahli sunnah wal jamaah menafikan Allah Ta'ala mempunyai jihah, Allah Ta'ala mempunyai tempat. Dah apa ni hadis sebegini? Sebab itulah pentingnya pembacaan hadis ni dibuat secara menyeluruh, melihatkan mana penambahan yang sebenarnya penambahan daripada tasarruf rawi ataupun riwayat-riwayat yang tidak sahih. Nampak macam sebalik hijab tu Tuhan ada sebalik tu. Tidak. Ni makhluk boleh nak jumpa Raja Cina. Raja Cina duduk di belakang tabir. Tak apa Raja Cina duduk belakang tabir. Dia kata Tuhan gitu juga. Tabir alam lah, tapi tabir hok besar lah. Tabir hok besar daripada tabir Raja Cina. Daripada tabir Raja Korea. Tak betul tu. Tak boleh kadang-kadang melihat kepada akidah kita, maka riwayat-riwayat itu sebenarnya kena dibawa di pemahaman dengan akidah yang sebenar. Sebab itu ulama-ulama yang menafsirkan, mensyarahkan hadis yang berkaitan ni, mereka buat tambih dan membuat syarahan mengatakan bahawa ini bukan menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu bertempatnya di luar alam dengan maksud ada tempat yang namanya makan adami contohnya, yang duduknya di luar alam tu. Tak. Okay. Lalu datang kepada hijab alladhi yali Rahman Ta'ala, Rahman Ta'ala, fa bainama huwa kadzalik, ketika mana demikian itu, id kharaja malakun minal hijab, keluarlah malaikat daripada hijab. Ada malaikat keluar daripada hijab. Malaikat apalah, malaikat bertempat keluar di sebalik hijab tu. Faqala Rasulullah SAW, ya Jibrilu, man hadha? Tapi kita lihat riwayat ini tidak ada riwayat-riwayat lain yang lebih sahih kan. Sebab tu dibuat datang juga sini. Okey. Kalau kita tengok sikit lah riwayat Bazzar di sini. Okey. Dia kata berlaku riwayat ini ada berlaku maqal, fihi maqalah. Panjangnya boleh tengok kepada syarah-syarah juga tahqiq yang dibuat oleh ulama berkaitan hadis ini. Maka Jibril kata, faqala Rasulullah, ya Jibril, man hadha? Rasulullah tanya pada Jibril, siapa ni? Malaikat Hutubik ni. Qala walladhi ba'athaka bil haq. Demi Tuhan yang membangkitkan engkau dengan sebenarnya. Inni la aqrabul khalqi makana, akulah makhluk yang paling dekat kedudukannya. Wa inna hadzal malak ma ra'aituhu mundzu khuliqtu. Malaikat ni aku tak pernah tengok sebelum aku diciptakan ni. Qabla sa'ati hadhihi, sebelum saat ni, sebelum ketika ni. Fa qala al malak, lalu malaikat tu kata, Allahu akbar, Allah lah maha besar. Allahu akbar, Allah maha besar. Fa qila lahu min wara'il hijab, maka berkata di sebalik hijab, sadaqa abdi, ana akbar, ana akbar. Benarlah hamba-Ku, akulah yang besar, akulah yang besar. Jadi sekadar riwayat ni kita bacalah. Kita baca nasruduhu. Kalau kita ambil jalan yang salah ni makna tafsiruha qira'atuha. Tafsirannya ialah baca aja. Amirruha kama jaa. Thumma qala al-malak, kemudian malaikat tu berkata lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Faqila lahu min wara'i hijab, sadaqa abdi, ana Allah la ilaha illa ana. Nampak ni riwayat azan kan? Padahal kita tahu azan ni bila diriwayatkan, ceritanya azan. Azan ni penceritaannya tentang persyariatan azan ni, berlakunya azan ni pada zaman Madinah. Di Madinah. Bagaimana boleh berlakunya ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Ini pengajian hadis di Rayah ni dia akan kajilah dari segi berlakunya ta'arud dalam satu hadis. Ikhtilaful hadis ni.
wa dzakara mithla hadza fi baqiyatil adhan, dan disebut seumpamanya pada baki azan. Jadi lafaz-lafaz azan lain tu ada, malaikat ni sebut, lepas tu bunyi suara. Illa annahu lam yadhkur jawaban an qawli hayya 'ala salah, kecuali tidak disebut dalam riwayat itu jawapan malaikat bila baca hayya 'ala salah apa jawapan, hayya 'alal falah apa jawapan. Thumma qala akhadhal malaku bi yadi Muhammadin, lalu malaikat tu pegang tangan Nabi Muhammad, faqaddamahu, lalu didahulukan ke depan, wa amma ahli sama, lalu dijadikan imam kepada ahli langit, wa fihim Adamu wa Nuh, dan di kalangan mereka ada Nabi Adam dan Nabi Nuh. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain, berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain, rawi itu akmalallahu ta'ala li Muhammadin asyrafa, Allah Ta'ala telah menyempurnakan bagi Nabi Muhammad ni kemuliaan, ala ahli samawati wal ard, ke atas ahli langit dan ahli bumi. Nabi menjadi imam kepada ahli bumi, para nabi, orang-orang yang terbaik di bumi, dan Nabi juga menjadi imam kepada ahli langit. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ma fi hadzal hadits min dzikri hijab. Apa yang disebut dalam hadis ni daripada menyebut hijab, fa huwa fi haqqil makhluqin. Tengok qadhiyah sendiri buat tambih, buat peringatan. Hijab tirai ni ialah pada hak makhluk, la fi haqqil khaliq, bukan pada hak Tuhan. Jadi tirai ni pada hak makhluk. Tak apalah tirai itu, sebab tirai itu makhluk. Tirai yang menghalang makhluk. Fahuwal mahjubun, mereka itu yang dihijab, yang ditirai, ditutupi. Wal bari jalasmuhu, Allah Ta'ala maha mulia namanya itu, munazzahun amma yahjubuhu. Adapun Allah maha suci dia daripada sesuatu menghijabkannya. Idzil hujubu innama tuhitu bimuqaddarin mahsud, kerana hijab-hijab ni sebenarnya dia itu melingkungi perkara yang muqaddar, yang ada kadar, yang ada mahsud, yang dapat dilihat dengan panca indera, yang dapat dicapai. Kita belakang tabir ada siapa? Belakang tabir ada orang, ada seseorang belakang tabir. Jadi orang tirai itu menutup kepada sesuatu yang muqaddar, yang dapat dikadarkan, ada ketentuan yang dapat dimahsud dengan panca indera. Tuhan tak begitu. Walakin hujubuhu ala absari khalqihi, tapi hijab itu di atas mata penglihatan makhluknya, wa basairihim, dan di atas penglihatan basirah. Absar jamak basar, penglihatan panca indera. Basair jamak basirah, itu penglihatan mata hati. Wa absarihim wa idrakatihim, dan panca indera mereka. Bima syaa, dengan apa yang Tuhan nak. Wa kaifa syaa, dengan cara yang Tuhan nak. Wa mata syaa, dan bila yang Tuhan nak. Ka qaulihi ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sesungguhnya mereka daripada Tuhan mereka ketika itu lamahjubun, akan dihalang, akan dihijab. Tengok, jadi imam kita Qadhi Iyad sendiri memberi peringatan, jangan kita bila baca hadis sebegini saja kita lupa tentang mabda' dan juga prinsip dalam akidah. Wa qauluhu fi hadzal hadis al-hijab tu, hijab disebut dalam hadis ni. Wa idh kharaja malakun minal hijab, ketika itu keluar malaikat daripada hijab. Yajibu an yuqala, wajib bahawa dikata innahu hijabun hajaba bihi man wara'ahu minal malaikah, itu hijab yang Tuhan hijabkan, Tuhan dindingkan yang di sebaliknya daripada malaikat, anil ittila'i ala madunahu min sultani wa azamati, yang menghalang daripada melihat apa yang di sebaliknya itu daripada kerajaan dan juga keagungannya. Bukan menghijab Tuhan, menghijab ke apa, ke sultan. Sultan ni makna kerajaan Tuhan dan juga keagungan Tuhan, makna makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala hijab belakang tu. Wa ajaibu malakutihi, dan keajaiban kerajaan Tuhan, wa jabarutihi, dan jabarut ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan dan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan melihat, bukan di sebalik hijab tu Tuhan, tapi di sebalik itu Allah menghijabkan daripada kerajaan-kerajaannya, jabarutnya, keagungannya, apa yang Allah Ta'ala ciptakan, makhluk-makhluk yang ajaibnya, hijab di situ. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan atas ini, min hadithi, daripada hadis itu, qaulu Jibril, perkataan Jibril, anil malaki alladhi kharaja min warahi. Jibril berkata apabila keluar malaikat di sebalik hijab tu, inna hadzal malaka ma ra'aituhu mundu khuliqtu qabla sa'ati hadhihi. Malaikat ini aku tak pernah tengok pun
Semenjak aku dicipta tak pernah tengok pun kecuali waktu itu. Maknanya ada perkara yang Allah Ta'ala hijakkan, makhluk-makhluk kerajaan Tuhan ni yang Tuhan hijakkan hatta daripada Jibril sekalipun. Tengok macam mana Imam Qadhi Iyad ini dia nak taufik dan juga nak jamak antara hadis itu dengan cara apa? Dengan cara mestilah asasnya akidah yang betul berkaitan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadalla ala anna hadzal hijab lam yakhtas bidzati. Maka menunjukkan hijab ini bukan khusus bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yadullu alaihi qaulu Ka'ab bin fi tafsir. Dan ini menunjukkan oleh Ka'ab bin Ahbar dalam tafsirnya Sidratul Muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sikit. Bismillah. Dalam dia mentafsirkan Sidratul Muntaha, dia kata qala ilaiha yantahi ilmul malaikah, kepadanya penghabisan ilmu malaikat. Wa indaha yajiduna amrallah, disitulah didapati arahan Allah Ta'ala, suruhan Tuhan. La yujawizuha ilmuhum, yang tidak dapat melangkawinya oleh ilmu para malaikat. Wa amma qawluhu alladhi yali rahman, ada pun perkataan dalam hadis tu kata yang mengiringi ar-Rahman tu, yang di sebalik Rahman tu, maknanya hijab tu mengiringi Rahman itu, fayuhmal, maka ditanggung. Tengok, maknanya di sini berlaku takwilan pada zahir riwayat hadis. Fayuhmalu ala hazfil mudah, maka hendaklah ditanggung ada hazah mudah itu, ayyali arsyar Rahman, yang mengiringi arash Allah. Jadi arah itu yang ditutupi oleh hijab. Arash itu yang ada penghijab-hijabnya. Au amran ma, ataupun apa-apa perkara lain lah, min azimi ayati, daripada keagungan ayat-ayat kekuasaan Tuhan. Au mabadi'i haqaiqi ma'arifihi, ataupun mabda' prinsip hakikat ma'rifahnya, mimma huwa a'lamu bihi, dengan sesuatu yang lebih tahu Allah dengannya. Kama qala ta'ala was'alil qaryata allati kunna fi'ha. Dia buat contoh bagaimana Quran pun berlaku majaz, berlakunya hazaf, berlakunya majaz lah kita sebut. Maka sebagaimana ayat was'alil qaryah, tanyalah. Kisah mana? Kisah adik-beradik Nabi Yusuf. Bila balik lapor ni, cerita panjang lah. Jadi dikabur kayuh dia, dikata Bunyamin tu, Bunyamin yang kami bawa datang kepada Raja Mesir untuk minta barang makanan daripada Raja Mesir, bawa balik kan. Tiba-tiba kena tahan, tak boleh balik sebab dia tuduh mencuri. Maka adik-beradiknya pulang balik kepada ayah dia, mengatakan takut ayah dia ingat bahawa mereka juga bunuhnya Bunyamin sebagaimana mereka bunuh adiknya Nabi Yusuf tu. Nampaknya bunuh anak-anak dia Nabi Yusuf tu. Maka dia kata was'alil qaryah, adik-beradik kata was'alil qaryah, hai bapa aku Nabi Yaqub, tanyalah kampung yang kami lalu, wal'ira allati aqbalna, dan juga rombongan-rombongan yang kami jumpa dalam perjalanan kami. Ada tak budak, ada tak Bunyamin bersama kami? Tanya tu, ada tak kami buat jahat bunuh dia seumpamanya. Tanya kampung, yakni ahlaha, tanya ahli kampung, bukan tanya kampung sendiri, tanya rumah ni, tanya rumah, tanya binaan rumah, tak betul, tanya orang dalam rumah. Nampak? Jadi bersitu berlaku majaz dalam Al-Quran. Maka di sinilah dia Qadhiyah kata, maka dalam hadis tu pun boleh ditanggung di atas majaz, dengan makna majaz berlaku hazah mullah. Wa qaluhu faqila min wara'il hijab, maka dikata di sebalik hijab, sadaqa abdi anal akbar, benar hambaku aku yang besar. Fa zahiruhu annahu sami'a fi hadzal mawtin kalam Allah, zahirnya bahawa Nabi dengar pada tempat ini kalam Allah. Walakin min wara'i hijab, tapi ketika itu Nabi di belakang hijab. Kama qala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab, bagaimana disebut dalam Al-Quran, tidak adalah bagi seseorang itu dapat berbicara dengan Allah Ta'ala ataupun mendapat wahyu kecuali min wara'i hijab, di sebalik hijab. Ai huwa la yarahu, bahawa dia tidak melihat, hajaba basarahu an ru'yatihi, Allah Ta'ala menghijabkan penglihatan daripada melihat penglihatan Nabi daripada melihat Allah. Fa in sahha qawlu bi anna Muhammadan ra'a rabbahu, kalaulah sah pandangan yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhan, ini juga berlaku khilaf di kalangan ulama ahli sunnah sendiri.
Tapi jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj tersebut, Rasulullah ra'a rabbahu, melihat Tuhannya sebagai kemuliaan yang tidak ada daripada makhluk lain pun dapat melihat Allah Ta'ala di dunia ini sebelum akhirat. Adapun di akhirat itu perkara yang ada nas yang jelas dalam Quran. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Maka orang-orang beriman yang akan melihat Allah Ta'ala di syurga. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna ila wajhikal karim. Jadi adapun di dunia ni dalam jumhur atau pandangan mu'tamad yang kuat di sisi ahli sunnah bahawa Rasulullah juga melihat Allah Ta'ala. Jadi di sini kata Syekh kita, jika sahlah pandangan yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya Azza wa Jalla, fayuhmalu annahu fi ghairi hadzal mawti', maka ditanggung di atas selain tempat ni. Maknanya ada lagi ceritanya lepas pada itu. Tempat ni dihijab dulu. Sebab Jibril ada, malaikat ada. Ba'da hadza, lepas pada ini, au qablahu, atau sebelumnya. Rufi'al hijabu an basarihi hatta ra'ahu, yang mana diangkat hijab daripada penglihatan Nabi sehingga Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh kita, faslun fi haqiqatil Isra'i hal kana birruhi am birruhi wal jasadi. Fasal pada menyatakan hakikat Isra' itu adakah berlaku dengan roh saja atau roh dan jasad. Ini juga panjang ni, jadi kita berhentilah dulu untuk kali ini, insya-Allah. Kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Sedikitlah khulasah daripada cerita yang dicakap kita tersebut ini. Jadi kerana kitab ini susunannya ialah diriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan, maka kita nak tahu secara pandangan di sisi ahli sunnah wal jamaah itu, kita bacalah apa yang dikhulasahkan oleh para ulama dalam kitab akidah yang menceritakan sebab kisah Isra' Mi'raj ini antara wajizim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa bari'an an Aisyah mimma ramau. Dalam Jawharah pun sebut kan kisah Isra' ni sebagaimana kita dalam akidah, bila ulama-ulama memilih dan juga menyaring kisah-kisah yang benar daripada kisah-kisah yang berlaku pencampuran ini, maka kita ambil di situ. Ataupun kita boleh lihat kisah Mi'raj ini atau Isra' ini dalam kitab sirah yang telah ditangkih seperti kitab Rahiq Maktum, kitab-kitab sirah apa nama ni, Syekh Ramadan Bulti, Fiqhus Sirah dan seumpamanya, yang dapat memberi kepada kita gambaran bagaimana cerita itu secara keseluruhannya. Di samping kalau kitab almarhum Syekh Ramadan Bulti itu ada istifadah yang dibawa datang, pengajaran daripada itu. Maka itu yang kita nak jadikan asas pada peristiwa ini dan kita nak pegang. Sebab apa? Supaya kita tidak terkeliru dengan banyak riwayat tu, kepada riwayat mana, penceritaan mana yang patut kita pegang dan kita bawa dalam masyarakat. Jadi benda-benda yang berlaku kekhilafan ataupun ketidaksahihan penisbahan tu, itu kalau eloknya jauhkan daripada meriwayatnya kepada masyarakat, kerana bila seorang tu dia tu sendiri pening nak menentukan riwayat, nak menentukan pemahaman hadis-hadis yang berlaku ittiraq sebegini, bagaimana kalau nak sampai masyarakat orang awam nanti? Orang awam lagilah akan keliru. Hak ni guana, ada hijab ke macam mana? Maka kita kembalilah kepada sumber-sumber sebegitu untuk kita bawa dalam masyarakat dengan pemahaman yang sahih berdasarkan pandangan ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan pada minggu depan juga, insya-Allah, panjang umurnya, kita akan tengok adakah berlaku dengan roh dan jasad. Dan pandangan ahli sunnah jemaah berlaku dengan roh dan jasad kedua-dua sekali, bukan dengan roh saja. Jadi rasa tidak ada soalan sekadar. Jadi Ustaz Muaz kata tak ada soalan, sekadar tu saja untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.